Waktu terluang anda bakal kami sajikan dengan pengisian bermanfaat buat paparan seisi keluarga. Kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Semoga hari ini membawa 1000 kemanisan dalam hidup dan segala yang anda rencanakan akan terlaksana dengan sebaiknya. Kepada anda yang tidak ke mana-mana sambil bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, apa kata dedikasikan 1 jam ini bersama Nona kerana pelbagai segmen menarik menanti anda. Menarik di Nona minggu ini. Assalamualaikum, it's Belle. Memang suka. Memang susah sangat nak handle, especially bila dapat tahu kita ada jantina lain, ada agama yang lain. Diagnosis DID ini memang wujud. Ini bukanlah fiksyen. Dan tak semua orang yang sempurna. Kafe ini berkonsepkan 90-an, suasana kami yang santai, yang mengembalikan kenangan 90-an. Hidangan-hidangan kami semua datang dari berbagai negara. So kita ada stroganoff daging dari Rusia, ada peri-peri dari Portugal. Untuk membuat seni tanpa selit ini, dia melatih kita untuk fokus sebenarnya. Untuk mencantikkan lagi gambar kita, selalunya saya akan meletakkan aksesoris seperti subang kepada gambar-gambar ni. Emosi yang sihat akan melahirkan individu yang bersikap positif. Perasaan ini antara unsur unik yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Untuk menjadi hebat, penting menjaga emosi sebagaimana menjaga peribadi dan penampilan diri. Wanita berpenampilan cantik sering dilihat menyelahkan emosi ceria. Kali ini Nona bawakan koleksi fashion casual dan minimalis bagi menyelahkan gaya dan penampilan diri. Mula mencuburi industri fashion sejak 2016, jenama ini lebih memfokuskan kepada pakaian kanak-kanak. Kini Petit Muak menyajikan pakaian yang tampak manis dan santai untuk semua peringkat usia. Koleksi terbaru Petit Muak, kita orang fokus dalam baju pakaian satu set. So itu berbalik kepada ciri-ciri yang kami memfokuskan, iaitu keselesaan dan versatility. Baju rekaan, setiap rekaan itu harus selesa, fabric, cutting semua, dan we also try to add macam little detailings so that baju tu ada that extra touch, extra magic. So bila what we want is bila customer pakai membawa gembira dan pelanggan akan jadi lagi confident. Dimiliki oleh Iman, Farihin dan Pamela, 3 sahabat ini sentiasa mementingkan keselesaan dan gaya minimalis dalam koleksi yang mereka hasilkan. Bezanya koleksi sekarang dan koleksi before this adalah, walaupun koleksi ini masih lagi versatile dan timeless, I would say, dan boleh dipakai whenever. Tapi koleksi sebelum ini lagi memfokus kepada klasik. Jadi mungkin macam kami punya one of the famous product is our dresses, which dia punya cutting very loose dan also sesuai dipakai harian walaupun bersama dengan sedikit detailing. Yeah. Busana yang direka mempunyai perincian yang unik dan sentiasa mengikut trend terkini. Koleksi keluarannya menjadi pilihan wanita yang gemar bergaya. Fokus kami itu lebih kepada keselesaan dan juga pakaian
boleh dipakai harian. Walaupun cuttingnya mungkin comfortable untuk pakaian harian, tapi we will add a little bit of detailing. For example, macam ada lace or embroidery ataupun smoking detailing. Jadi baju tu ada that little touch of magic lah. Terinspirasi daripada suasana sekeliling, jenama ini mengeluarkan koleksi yang boleh digayakan seharian. Walaupun sedikit klasik, ia tampak cantik dan menyelahkan pesona si pemakai. Untuk desain, kami banyak ambil inspirasi daripada segala benda di sekeliling. For example, mungkin kalau ada satu daripada bunga ataupun mungkin daripada filem ataupun even lagu ataupun even mungkin ayat or even perhiasan. So mungkin benda itu menjadi inspirasi untuk kami membuat satu baju. For example, mungkin corak fabrik yang dipilih ataupun detailing yang ditambah. One of our quite famous rekaan is it comes with smoking. So the smoking detailing tu pula is something yang kami sendiri pakai waktu kecil-kecil kan. Jadi it brings a sense of nostalgia jugalah in the dressing, and also dicampurkan dengan fabric cotton. It's very comfortable, so boleh pakai harian. Yeah. So we focus on ciri-ciri keselesaan, versatility, dan also for example, apart from yang baju yang satu set, ada juga baju, one of our famous product is our Marinière jumper yang ada belang-belang. So itu pun satu yang quite classic dan boleh dipakai selalu, ditambahkan dengan gold buttons juga. Harapan saya buat koleksi ini dalam industri fashion dan juga buat koleksi kami yang seterusnya lah, adalah supaya kami dapat sentiasa meet that balance of keselesaan dan versatility, fabric yang selesa semua, dan juga try to manage harga yang berpatutan. Baju itu selain daripada selesa, ia juga versatile. Jadi bila membeli satu rekaan itu bukan saja untuk dipakai pada satu waktu saja, tapi boleh dipakai untuk beberapa situasi, for example. And also because of the quality, insya-Allah akan tahan lebih lama. Gangguan identiti disosiatif merupakan penyakit di mana penghidapnya memiliki dua atau lebih identiti diri yang berbeza. Berusia 23 tahun, Belle mengalami gangguan identiti ini sejak berusia 17 tahun, namun meneruskan hidupnya dalam penafian. Lebih 3 tahun dia sukar menerima keadaan dirinya. Apatah lagi, Belle juga menghidap penyakit kemurungan dan CPTSD atau gangguan stres pasca trauma. Wanita ini dikatakan memiliki 20 identiti yang sering bertukar setiap masa. Adakala dia boleh menjadi seorang jejaka berusia 20-an dan boleh bertukar menjadi kanak-kanak berusia 3 tahun. Malah Belle juga mengakui pernah mempunyai personaliti selain manusia. Ikuti luahan hati Belle dalam segmen Survivor. Nama saya Naim Haris. This is me. I'm back. Belle umur 23 tahun. Sering dianggap sebagai aneh, mental dan fiksyen, gadis yang nampak biasa ini hakikatnya mempunyai 20 identiti berbeza. Didiagnos mengalami gangguan identiti disosiatif atau DID sejak 6 tahun yang lalu. Ini kisah gadis bernama Belle.
Sebenarnya tak ada terfikir pun nak pergi jumpa doktor untuk berkenaan DID. Masa tu follow up untuk depression. Lepas tu masa perbincangan dengan doktor, tanpa sedar jadi blank. Tak ingat apa-apa. Memang tak ada berkenaan tahu apa-apa pun pasal DID ni. Bila doktor explain, saya bercakap dengan you tapi you berubah. Sewaktu zaman persekolahan, Bel juga mengalami perubahan identiti namun dirahsiakan daripada pengetahuan rakan-rakan dan guru. Bel memang tak open up kat siapa-siapa. Jadi kalau masa Bel kat sekolah, Bel switching ke apa kepada another personality, diorang akan masking. We call it masking lah. Maksudnya macam diorang berlakon jadi Bel supaya orang takkan tahu that kita berubah. Mempunyai sehingga 20 personaliti membuatkan Bel sukar untuk mengimbangi dan mengharungi kehidupan sebenarnya dengan kehidupan pelbagai identiti, ragam serta wataknya. Memang sukar. Memang susah sangat nak handle, especially bila dapat tahu kita ada jantina lain, ada agama yang lain. Kita Muslim, kita Islam, and then dapat tahu ada altar yang Christian. Jadi macam mana tu boleh jatuh murtad ke? Bel sendiri risau. Tapi dengan bantuan ustaz-ustaz yang Bel pernah pergi, diorang cakap tak ada masalah. Just sebab bila dah switching tu dijatuhkan kategori tidak waras sementara. So altar tu agama lain bukan atas dosa Bel. Itu memang luar inilah kawalan. Seseorang yang memiliki dua identiti. Ada seketika dia menjadi seorang Muslim dan kemudian berubah menjadi seorang yang bukan Muslim. Jika benarlah ia berada dalam keadaan sedemikian rupa, maka dia berada dalam keadaan tidak waras ataupun berada dalam keadaan ia tidak memiliki akal yang sempurna. Sedangkan dari sudut hukum di dalam Islam, ulama-ulama usul telah pun membicarakan bahawa sesungguhnya syarat ataupun disebut sebagai syurutut taklif itu ada 5 perkara. Syarat seseorang dibebankan dengan sesuatu hukum terhadap tugasan-tugasan ataupun kewajipan yang telah pun diarahkan oleh Allah, itu ada 5. Yang pertama, dia mestilah seorang Islam. Yang kedua, telah pun sampai tahap baligh. Kemudian yang ketiga, dianggap sebagai berakal. Yang keempat, sampainya syariat Islam kepadanya. Dan yang kelima disebut dengan nama al-istita'ah, berkemampuan. Daripada 5 perkara tersebut, salah satunya ada yang tidak sempurna, iaitulah berakal. Kerana ketika dia berada dalam keadaan identiti yang bertukar, dalam keadaan dia berada dalam identitinya bukan Islam, di saat ketika itu akalnya tidak berfikir dalam keadaan waras, maka tidaklah ia dianggap sebagai berdosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan penyelesaian pada masalah tersebut, insya-Allah. Assalamualaikum, it's Bel. Everybody, it's Ivy today. It's Billy. Ini to hospital. Kalau tuan badan ni switch kepada altar lelaki, dah jatuh kategori, dia ni dah separa tidak waras. Yang ni memang interesting sebab kita ada satu vocal cord je, macam sekarang ni memang suara Bel yang asli. Tapi bila switching kepada altar lelaki atau altar budak, completely tukar suara. Muka aku tapi perangai lain. So memang berubah. Suara akan jadi deep, wattakan nada suara akan memang nampak berubah. Memang dengar berubah, like body language pun berubah. And eyesight, macam Bel tak pakai spek. Ada personality Bel, 2 orang pakai spek and power diorang sangat tinggi. Bila Bel pakai Bel yang pening dengan spek mata tu. This is me. I arrive at Yaya's place. Yaya's Palace. Billy dia more kepada, dia 6 tahun kan, so dia
memang perangai budak-budak habis. Kalau nampak air memang dia akan lupa lah, like this body belongs to a grown female. Dia akan lupa, dia akan berperangai budak, dia akan hisap tu susu. And then cara dia cakap tu jenis yang orang cakap suara tu macam suara kartun ke, buat-buat ke? Tak, tu memang suara dia. Sewaktu sesi temu bual, rakaman terpaksa dihentikan seketika. Belle dengan tiba-tiba mengalami perubahan identiti. Kali ini dia menjadi personaliti seorang lelaki. Ada interview. Interview apa ni? Interview untuk Nona kan? Nona. Tak tahu apa-apa kan? Ada. Memang tak tahulah. Introduce yourself. Tak nampak, tak ada kelas. Tak apalah, sekejap. Aku pakai tudung pula, sekejap. Belle bergegas ke bilik meninggalkan sesi temu bual yang sedang berlaku. Dia kemudian muncul dengan personaliti baru. Hai, nama saya Naim Haris. I'm one of the trauma protectors, also known as a persecutor. So, persecutor ni more kepada protecting the system, tapi cara kita orang lah. Ada je yang label Belle perempuan gila, ada yang label Belle penipu, etc. lah. Macam banyak sangat. So, for me, yang ada personality yang macam lantak korang lah, seakan aku hidup. Aku hidup aku tahu aku protect Belle, settle. Macam itulah. Belle yang bekerja di sebuah pusat barangan kosmetik mampu menjalani kehidupan hariannya dengan lebih selesa dan ceria melalui sokongan rakan baiknya yang sentiasa memberi dorongan. Kalau dia switch, I akan suruh, kalau dia rasa macam nak switch macam tadi, dia susit, I akan suruh dia relax dulu, minum air. And then, I tak suruh dia tahan switching. Kalau dia tahan switching, dia akan rasa lagi sakit. And body fatigue and everything. So, I tak nak riskkan dia dekat bahagian tu, I suruh je. Kalau siapa-siapa nak fronting, selain daripada dia, just let it go. Belle tak minta dia ada MBD, CPTSD, DID, anxiety and everything. Sebab, yalah, kita pun as a third person mestilah kena open and menerima diorang punya condition. Wartawan Nona cuba mendapatkan pandangan pakar mengenai penyakit ini. Dari segi ubah-ubatan, dia ada bukti klinikal yang khas untuk merawat DID, tapi jika pesakit DID mengalami kemurungan atau keresahan, antidepresan dan anti-anxiety boleh digunakan. Memandangkan diagnosis DID ini memang wujud, ianya bukanlah fiksyen. Jadi, mengikut apa-apa sahaja, isu kesihatan mental ni memang masih stigma di kalangan masyarakat kita. Kepentingan untuk berfikiran terbuka dan percaya yang ianya adalah salah satu daripada masalah kesihatan mental tu penting. So, I hope masyarakat buka minda, buka mata, buka hati, terima. Dan tak semua orang yang sempurna. Ada orang yang jenis tak bercerita. Macam kami jenis bercerita sebab kami nak bantu orang-orang yang tak boleh bersuara, kita orang jadikan suara. Keadaan pesakit DID sukar dipulih, namun mereka boleh menjalani sesi terapi untuk meredakan gejala dan memastikan keselamatan pesakit juga orang di sekeliling terjamin. Minggu ini, Nona bersiaran dari The Rumah Hotel and Residences yang terletak di tengah-tengah kota metropolitan Kuala Lumpur. Saat Mira melangkah masuk saja ke sini, mata Mira terus terpesona dengan suasana dan hiasan yang melatari segenap ruang di hotel ini. Membawakan inspirasi konsep kediaman dengan sentuhan moden contemporary dan warisan Malaysia mampu memberi ketenangan kepada pengunjungnya. Selain menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan, sentuhan dekorasinya yang unik menjadi antara daya tarikan utama.
Sudah menjadi trend, waktu hujung minggu adalah masa yang sesuai untuk diluangkan bersama keluarga atau rakan-rakan dengan bersantai di kafe atau dikenali sebagai kafe hopping. Selain menikmati hidangan yang ada, dekorasi sesebuah kafe juga mampu memikat hati pengunjung yang datang bertandang. Basto Cafe, pilihan tepat bagi mereka yang gemarkan suasana santai dan tenang sambil menikmati hidangan fusion yang menyelerakan. Konsep kafe dengan gaya vintage serta dekorasi ala 90-an sudah tentu menggambit nostalgia pengunjungnya. Diary Deco berkongsi gaya dekorasi kafe ini. Kafe ini berkonsepkan 90-an, makanan yang lazat, yang unik, yang tidak boleh dapat di mana-mana di KL. Suasana kami yang santai dan rileks. This is Basto. Kami best tau. Memulakan perniagaan sejak 2021, kafe yang terletak di Jalan Imbi, Kuala Lumpur ini sememangnya menjadi tarikan penduduk di bandar yang ingin menikmati konsep klasik dan vintage pada hujung minggu. Bistro sebenarnya dalam bahasa Inggeris bererti menganugerahkan sesuatu atau mengurniakan sesuatu. So tuan punya kedai ini, satu hari dia termimpi perkataan ni. So kita buat research dan nampak seperti perkataan ni jarang digunakan, right? So kita pilih sajalah sebagai nama ini. Itu saja. Cafe Basto menyediakan 3 ruang berbeza untuk pelanggan nikmati dan bersantai, ruang utama, ruang luar dan ruang atas. 3 ruang ni bila jumlahnya lebih kurang 2,000 kaki persegi atau 200 meter persegi. So konsep kami ni berasaskan tema 90-an dan juga suasana alam semula jadi yang menenangkan. So boleh lihat saja di belakang saya ada tumbuhan. Di luar pun kita ada tanamkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang berbunga dan juga rempah dan kacang-kacang. Ya. Menggunakan dan mengubah sumber bahan lama menjadi barangan baru adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Chi dalam mendekorasi kafe ini. So idea-idea ini semuanya datang dari diri sendiri, daripada kontraktor atau penasihat kami. Dan bergantung juga kepada bahan-bahan apa yang kita dapat cari dari pasaran. So misalnya bila naik ke lantai atas, boleh nampak lantainya, floor planknya semua berwarna-warni. So sebenarnya kayu yang kita gunakan tu datang daripada satu bangunan yang lama yang menggunakannya sebagai dinding. Ya, so kita tukar dan menggunakan sebagai floor tile. Untuk pintu dapur menggunakan style pintu yang lama yang kita panggil sebagai cowboy doors, saloon doors. So kita gunakan kaca yang style 80-an juga. Di dinding sini kita boleh nampak satu pameran botol. Botolnya diisi semua dengan rempah ratus dan kacang-kacang dari kawasan Nusantara ni. Bumbung yang original semuanya tutup. Tapi untuk kawasan makanan kita rasa lebih baik dapatkan cahaya yang semula jadi. So kita tukarkan kepada bumbung yang transparent. Pemilihan perabot kita menggunakan perabot yang berasaskan kayu dan rotan. Okay, sebab tema untuk restoran kami ini alam semula jadi. So kita nak jauhkan daripada menggunakan barang plastik dan sebagainya. So boleh nampak meja utama ini dibuat di Malaysia, dibuat daripada kayu rain tree. Ya. Sebenarnya kerusi yang saya duduk ini bukannya rotan, okay, tapi kita pilih desain yang seakan-akan rotan untuk mengekalkan style 90-an ini. Banyak sangat spot yang Instagrammable yang kita panggil Instagrammable. So misalnya di dinding botol ini ramai orang yang menggunakan dinding botol ini sebagai background. Okay. Ada juga orang yang suka menggunakan buaian ni sebagai tempat bergambar. So di atas kita juga ada satu lagi buai boleh bergambar di sana. Bagi melepaskan rindu dan merasa seperti bercuti ke luar negara, kafe ini menyediakan pelbagai menu unik dari negara luar dan diolah supaya sesuai dengan selera rakyat Malaysia.
So sebenarnya bila kita design menu kita, masa itu masih dalam PKP, so ramai orang yang sudah 2 tahun tidak boleh mengembara ke luar negeri kan. So jadi kita menggunakan menu sebagai cara untuk mengembara. So hidangan-hidangan kami semua datang dari pelbagai negara. So kita ada stroganoff daging dari Rusia, ada peri-peri dari Portugal, ada kari hijau dari negara Thai dan sebagainya. Kafe ini berkonsepkan 90-an, suasana kami yang santai, yang mengembalikan kenangan 90-an. Kota yang terkenal dengan kisah legenda Robin Hood menawarkan pelbagai mercu tanda bersejarah, pusat aktiviti dan pemandangan yang menakjubkan. Bagi anda yang gemar menjelajah ke negara yang kaya dengan keindahan, budaya dan sejarah, Nottingham, England antara lokasi pilihan yang sesuai untuk dikunjungi. Selain Nottingham Castle, Highfield Park dan Wollaton Hall antara daya tarikan yang popular dalam kalangan pelancong. Bersama Irisha Muhammad Khairi, penuntut ijazah sarjana farmasi di University of Nottingham, berkongsi penjelajahannya ke lokasi menarik di sana. Terima kasih. Enjoy drinks. Nottingham merupakan sebuah bandar popular yang terletak di negara England. Bandar ini menyimpan 1001 kisah yang boleh dihayati sehingga ke hari ini. Selain syarat dengan sejarahnya, panorama yang indah dan memukau menjadikan ia destinasi percutian yang wajib dikunjungi sekiranya melancong ke sini. Hai dan salam sejahtera Nona. Saya Iman Irisha binti Muhammad Khairi dan merupakan pelajar tahun kedua bidang farmasi di University of Nottingham. So, saya mula tinggal di Nottingham pada tahun 2020 iaitu tahun yang saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara iaitu di University of Nottingham. Dan dekat sini saya buat master's degree dan master's degree saya berbaki lagi 2 tahun. Selain belajar, saya juga melibatkan diri dalam aktiviti persatuan, contohnya Nottingham Malaysian Society, di mana saya dan kawan-kawan buat event macam ball, hari raya dan Tahun Baru Cina, macam banyaklah event dengan kawan-kawan Malaysian yang lain. Wollaton Hall merupakan lokasi bersejarah yang menjadi kegemaran pengunjung. Sesuai sebagai lokasi untuk bersantai, panoramanya amat mendamaikan. Antara lokasi menarik dekat Nottingham ni yang kita boleh pergi ialah Wollaton Hall ataupun nama lain dia Wollaton Park, dan taman ni terletak berdekatan dengan University of Nottingham, so ramai pelajar Nottingham selalu pergi berkelah, beriadah, dan ada juga rombongan sekolah yang datang untuk belajar tentang sejarah pembangunan Nottingham dekat Wollaton Hall. Taman yang indah sering menjadi destinasi kegemaran ramai. Highfield Park antara lokasi yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Berkayak merupakan salah satu aktiviti wajib yang boleh dilakukan bersama teman atau keluarga di sini. Hai semua, sekarang kita berada di Highfield Park untuk melakukan aktiviti kayaking ataupun boating. So, jomlah kita kayak. Jom! Lokasi seterusnya yang anda boleh pergi di Nottingham ialah Highfield Park, di mana taman ni terletak lagi dekat dengan universiti kami dan lagi ramai pelajar daripada universiti kami datang untuk beriadah dan berkelah di sini. Selain daripada beriadah dan berkelah, aktiviti yang lagi popular untuk dilakukan di sini ialah kayaking ataupun boating. So, anda boleh mengayuh bot ke tengah tasik dan lihat pemandangan bangunan yang paling cantik di universiti kami iaitu Trent Building. Bagi pelancong yang datang ke sini, aktiviti sebegini pastinya menjadi salah satu pengalaman yang menyeronokkan. Dekat belakang saya kita ada Trent Building iaitu bangunan utama di University of Nottingham.
Dan bangunan ini merupakan bangunan kepada pelbagai fakulti seperti Fakulti Bahasa Inggeris, Matematik dan banyak lagi. Selain daripada taman-taman, antara tarikan utama di Nottingham ialah Nottingham Castle, di mana Nottingham Castle ni merupakan rumah kepada para bangsawan dan raja-raja di zaman dahulu. Selain itu, Nottingham Castle juga terbuka kepada khalayak ramai untuk belajar tentang sejarah Robin Hood dan sejarah pembangunan bandar-bandar di Nottingham. Kalau kami nak beli daging halal ataupun makanan-makanan yang halal, kami boleh je pergi dekat Beeston ataupun nama spesifik kedai tu ialah Beeston Halal Food ataupun Marhaba, dan kami akan dapatkan daging kat sini dengan harga yang berpatutan. Budaya unik masyarakat tempatan di sini ialah British tea culture, di mana mereka akan minum teh pada waktu tea time ataupun pada waktu petang. Dan saya rasa benda ni sama sangat dengan rakyat Malaysia. Apa yang lainnya ialah manisan yang mereka makan pada waktu petang. Contohnya scones, biscuits dan juga muffins. Selain daripada tu, apa yang menarik tentang British tea culture ialah perisa teh mereka. Mereka ada pelbagai jenis teh, contoh chamomile, Earl Grey dan juga green tea. Akhir kata, untuk semua penonton Nona, Nottingham merupakan bandar yang sangat bersejarah dan sangat bermakna untuk saya. Jadi, jika anda berpeluang untuk melawat Nottingham, jangan lupa untuk pergi ke tempat yang saya sudah syorkan, kerana saya pasti anda akan enjoy waktu anda di sini. Terima kasih Nona, semoga bertemu lagi di waktu akan datang. Nottingham antara bandar yang menarik untuk dipilih sebagai destinasi percutian. Pelancong yang berkunjung ke sini dapat menikmati keunikan budayanya, kisah sejarah lama serta keindahan alam yang menakjubkan dan pastinya menjanjikan kelainan. Seni Kimekomi merupakan seni kraft tangan dari negara Jepun yang menggunakan tampalan kain perca untuk menghasilkan pelbagai produk kraft. Mengambil inspirasi daripada seni ini, Puan Latifah Hamzah mengolah dan menghasilkan seni tampal selit versi Malaysia. Bagi mencipta kelainan, fabrik batik dan songket digunakan untuk menghasilkan rekaan pakaian tradisional dan moden yang cantik dijadikan hiasan dinding. Segmen DIY berkongsi paparannya. Menghasilkan seni tampal selit menggunakan fabrik songket dan kain kapas, kraft tangan ini berjaya mencipta variasi seni yang mengetengahkan pakaian tradisional. Membawakan konsep pakaian puteri dan pahlawan Melayu, tidak hairanlah seni kreatif ini mampu mencuri tumpuan sesiapa yang melihatnya. Hari ini saya akan tunjukkan cara membuat seni tampal selit atau lebih dikenali dengan bahasa Jepunnya Kimekomi. Okey, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Antaranya ialah kain songket, kain kapas, bola kapas, gunting, pisau kraft, jarum Kimekomi, pita pelekat, pelekat bergambar, foam board dan mounting board. Okey, step yang pertama yang perlu kita buat ialah menampalkan stiker ni kepada foam board. Mula-mula ambil pelekat bergambar yang dipilih dan tampal di atas foam board dengan kemas. So kita akan memotong foam board ini. Cara memotong, kita cuma potong separuh dan jangan potong sampai habis, dia akan nanti dia akan patah. So kita akan potong mengikut bentuk yang kita nak. Lepas tu kita guna jarum ni untuk mengeluarkan stiker ni. Seterusnya, ambil pelekat bergambar yang dipotong mengikut bentuk dan lekatkan di atas kain songket untuk digunting. Gunting secara kemas dan rapi bagi mendapatkan hasil yang cantik. Kemudian ambil songket yang telah dipotong untuk dilekatkan pada board dan selitkan di foam board menggunakan jarum Kimekomi. Okey, untuk membuat seni tampal selit ini, sebenarnya dia
memerlukan fokus. Dia akan melatih kita untuk fokus sebenarnya. Ulang semula langkah menanggal dan menampal kertas pelekat. Kertas yang ditarik hendaklah mengikut bentuk kain songket yang digunakan bagi mencantikkan lagi hiasan gambar. Langkah menampal dan menyelit menggunakan jarum perlulah dilakukan satu persatu pada setiap perincian sehingga selesai. Teknik ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Bagi menambah keunikan gambar seni tampal selit ini, bola kapas digunakan untuk membuat bentuk badan agar pakaian yang dihasilkan lebih memberi kesan. Sekarang kita akan kopik belakang ni untuk buatkan background dia. Setelah menanggalkan pelekat, tampal kain putih untuk dijadikan sebagai belakang gambar yang telah siap ditampal selit. Tadi kita memotong di luar dan kita selit di dalam. Sekarang kita memotong dari dalam. Ini maksud saya. Gunting bahagian yang telah ditampal secara kemas mengikut bentuk gambar tampal selit yang telah selesai dihasilkan. Sekarang kita dah siap menyelitkan semua kain-kain ke tepi gambar kita. Dia akan nampak kemas macam ni. Kita siapkan belakang dia pula. So kita terbalikkan. Okey, kita perlu gunting corner ni, tolak dan tekan. Okey, dia akan melekat di sini. Di sini kita klipkan dia ke dalam macam ni. Kita buat juga di sebelah yang satu lagi. Seterusnya, tampal mounting board ke atas permukaan dengan rapi. Untuk mencantikkan lagi gambar kita, selalunya saya akan meletakkan aksesoris seperti subang, pin baju kepada gambar-gambar ni. Walaupun seni ini mengambil masa yang lama untuk disiapkan, hasilnya sangat menarik. Gambar seni tampal selit yang telah siap boleh dijadikan perhiasan dan dekorasi untuk menambah seri kediaman. Selamat mencuba. Bersaing secara positif boleh memberi kebaikan, namun hidup ini bukanlah untuk bersaing dalam menentukan siapa yang terbaik, tetapi mengenai siapa yang mahu berbuat baik. Lakukan sesuatu dengan ikhlas dan jadilah manusia yang sentiasa suka melakukan kebaikan agar hidup yang dijalani lebih bahagia dan bermakna. Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak The Rumah Hotel and Residences kerana sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Jangan lupa layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum. With over 13 years in front of the camera, Amira has achieved a loyal following among Malaysia's television viewers, and we are delighted that Amira has been voted the most trusted TV host presenter for news and current affairs for 2022. So ladies and gentlemen, please help me welcome Amira Rosli up on stage to receive the award. Mira memang boleh cakap rezeki yang tak disangka-sangka sebab Mira sangat-sangat baru dalam dunia pengacaraan. Jadi di atas penghargaan ini, Mira take it as a challenge dan Mira nak grow dan improve dalam bidang pengacaraan. Mira dapat tahu tentang kemenangan ini seminggu sebelum, tetapi 2-3 hari dah nak dekat event tu, Mira macam ya betul menang untuk host sebab semua orang tahu Mira baru nak masuk setahun lebih kan.
Tapi Mira rasa happy dan syukur sangat bila dapat bekerjasama dengan tim Nona yang sangat teliti dengan pengisian tentang isu kewanitaan dan masyarakat dan membuatkan Mira lebih matang sebagai seorang anak seni. Mira dalam dunia lakonan ni dah hampir 7-8 tahun. Jadi Mira cuba untuk keluar daripada comfort zone. Mira pernah mengacara program-program lain tetapi taklah sebesar program Nona. Sejujurnya Mira memang akan tengok diri Mira dalam rancangan Nona. Dan dari situlah Mira, kalau ada yang tak kena, Mira akan cari cikgu, Mira akan tanya pendapat family Mira yang menonton. Jadi secara tak langsung bila dah yang ke beberapa episod ni Mira lebih kepada buat homework dan belajar. Dengan penghargaan ini Mira rasa bersyukur sangat sebab di luar sana ramai yang dah mula sedar tentang kehadiran Mira sebagai seorang pengacara. Dan di kesempatan ini Mira nak ucapkan terima kasih kepada Reader Digest dan juga kru penerbitan Nona kerana mempercayai Mira untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang pengacara dalam mengemudikan program Nona. InsyaAllah Mira akan terus belajar dan mantap lagi kemahiran Mira dalam dunia pengacaraan. Jangan lupa tengok Nona Tahu kerana Nona inspirasi wanita untuk semua. Sri Kandi masa kini yang bekerja